Assalamualaikum, hai semua, perkongsian dengan Cikgu Waridah. Okey, ilmu yang sedikit ini kita kongsi, semoga manfaatnya dapat dipanjangkan, insya-Allah. Baiklah, apa yang saya nak kongsi hari ini adalah cara mudah buat kuis Google Form. Yang pertama, buka soalan yang sedia ada, sama ada dalam Word, PDF atau Excel. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang kita perlu buat adalah kita daripada soalan tersebut kita print screen. Caranya mudah aja, tekan shift dan print screen serentak. Itu ada atas keyboard kita. Yang ketiga, buka PowerPoint and paste soalan yang kita dah print screen tadi. Keempat, daripada bahan tersebut kita akan cropkan dan kita ambil bahagian yang kita nak sahaja. Boleh? Kelima, right click. Okay, dan kita save as picture dan kita simpanlah di file atau folder yang mudah kita nak guna nanti. Keenam, kita akan buka Google Form, ya, kita akan buat ni lah quiz ni. So saya mudah guna guna Google Classroom. Okay. Ketujuh, pilih blank quiz. Apabila kita dah buka form tadi, tekan blank quiz. Okay. Apabila kita tekan blank quiz, dia akan keluar question yang kita hendak bina. So di hujung question tu, dia akan ada, biasa instead of kita nak type, kita akan buat cara yang lebih menjimatkan masa, iaitu di hujung question nanti, nanti kita akan paparkan secara paparan. Okey, ni saya tunjuk anak panah di sini kan. Okey, yang ini nanti kita enter. Bila kita enter, dia akan keluar upload bahan. Jadi kita akan tekan browse. Tekan browse, pilih file yang kita save di picture tadi. Okey. Kemudian yang ke-10, so ia akan muncul dalam quiz Google Form kita dan kita boleh murnikannya lah. Jadi saya akan kongsikan contoh secara paparan. Okey, ya. Contohnya katakan saya dah buka saya punya soalan. Okey, ya. Ini adalah soalan dalam bentuk words. Ya, instead of kita nak type ataupun kita nak copy ke apa, saya akan tunjukkan cara mudah kita buat lamsam semua. Caranya first, kita dah buka soalan dan kita buka juga kita punya Google Classroom, Google Form kita dah ready. Okey, baiklah dari sini. First tadi kita kata tekan shift dan juga print screen serentak. Okey, ni kita nak buat print screen. Okey, pergi ke paling mudah, kita akan pergi ke PowerPoint, guna PowerPoint ya. Okey, buka new lah. Alright. Okay, ni buang dululah, kita tak perlukan ni pun. So, okay, delete dulu. Terus pergi dan kita paste lah di sini. Sama ada cara Ctrl V ataupun right click. Okay, tekan sini, paste option. Okay, ya. Sekarang ni adalah yang kita print screen tadi, soalan tadi. Jadi seterusnya pergi ke format. Okay, kita nak crop ya. Pergi ke atas ni, crop. Okay, keluar macam ni. So kita crop je lah soalan yang kita nak. Katakan ni soalan. Okay, so kita crop nicely. Okay, kita buang nombor lah. Mungkin kita nak guna. Right. Jadi boleh jadi macam ni. Okay, ya. So right click. Apabila kita right click, dia akan keluar box ni. Okay. So ambil save as picture. Okay, ya. So ni kira dia save di DC. Tak apalah sebab kita pun nanti akan padamkan, buang dia. So save sahaja. So kita ingatlah tu picture 1. Okay, boleh. Lepas tu kita terus ke nak buat quiz ya. Okey, kita dah buka kita punya Google Classroom. Saya guna Google Classroom. Okey, ada apa ni, bintik 9 ni. Ya, bintik 9. Pergi pada cari form. Okey ya, dah. Tekan. Okey, sekarang kita dah masuk forms.
Okey, paparan forms kalau tak ada apa-apa macam saya dah bina beberapa Google Form. Okey quizzes Google Form. Okey, kalau yang tak belum buat apa-apa lagi, dia hanya ada paparan di atas ni sahaja. Okey, so pilih, kita nak buat quiz kan. Okey, so pilih blank quiz. Okey, ni paparan yang akan keluar. Okay, bila blank quiz, sebab itu nak minta nak kesan siapa yang dah jawab atau belum. Jadi kita bahagikan kepada 2 section. So add section sini. Ni so ni section 1 of 2. Blank quiz ni mungkin kita nak, macam saya buat tajuk ekonomi lah. Ekonomi ulang kaji. Contoh ya. Terus pada ni pun kita boleh buat description, apa-apalah yang kita nak. Contoh kita nak bagi arahan pada pelajar, isi maklumat berikut. So ni paparan yang dia akan tengoklah arahan tu. Kemudian ni pada untitled question ni kita type nama ini sebagai short answer lah. Jadikan short answer, dan kita dekat bawah ni tengok required, jadikan dia required. Maksudnya budak kena ni lah, pelajar kita kena isi, dia kena isi nama dia. Dan kita tambah, kita ada 2 kelas ke berapa kelas, jadi kita nak tambah kelas. Lebih mudah, short answer lah. Short answer. Dan sama juga required. Jadi kalau kita nak buat pilihan boleh juga. So kita buat multiple choice. Katakan kelas USM contoh. Lepas tu yang ni kita nak buat kelas OUM. Katakan ada 2 kelas, cukup lah. So yang ni dia akan klik lah mana satu kelas dia orang pun boleh juga. Kalau kita nak suruh type, kita kena make it as a short answer, right? Dan yang ni kita nak buat ni. Katakan ni adalah soalan ekonomi, soalan objektif. Arahan dia tandakan jawapan yang betul. Atau pilih jawapan yang betul pun boleh. Dan kita tekan butang tambah ni. Sekarang keluarlah bahagian ni. Yang ni yang saya kata tadi, kita tekan, kita enter ya, yang ni, kotak yang ni, enter. Lepas tu dia akan insert image, upload, kita browse. Ni yang saya kata tadi, kita enter browse. Dia boleh drag file, tapi sukar lah. Saya suka buat macam ni. Terus pergi ke pictures tadi. Dia dah keluar terus. Saya senang tekan kat pictures tu je. Katakan yang ni. Double klik di situ. Tunggu seketika. Keluar pun. Katakan ni kita nak jadikan soalan 1. Contoh. Ni ada multiple choice. Ni soalannya. Jadi option, pergi ke option. Kita buat A. Tunggu kejap, dia akan keluar. So, add all. Dia terus je. Right. Jadi kita nak answer key, nak buat point dia. Kat sini. Ni berapa point? 1 point katakan. Pergi ke bawah balik. Jawapan dia apa? Jawapannya katakan ni adalah, jawapannya adalah B. Jadi kita buat ni. Kita tandakan siap-siap. Nanti apabila budak dia jawab, dia ni. Yang ni kita buat terus correct answer. Jadi budak akan tahu, kalau dia salah jawab, correct answer ni akan muncul setelah dia menjawab. Dan tekan done. Boleh tengok situ.
Okey, bila kita nak tambah lagi soalan atau kita nak kecilkan, yang ni nampak macam besar kan, kita nak kecilkan sedikit, kita kecilkan. Lebih kurang ya, setara. Okey, kita tambahkan soalan. Katakan yang ni kita nak menggunakan bahan soalan kita adalah daripada PDF. Ya, so katakan kita nak ambil soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9 dia ada jadual. Kalau kita nak type jadual dalam form tu memang sukar, ya. Jadi kita buat macam perkara yang sama juga, print screen, iaitu shift dan juga print screen di atas keyboard. Pergi ke yang ni tadi kita delete lah, kita buang. Lepas tu kita right click, okey, paste dia. Keluar ya. Lepas tu pergi ke format, sama je kita ulangkan step. Pergi ke format, dia akan keluar group. Okey. Dan kita groupkan lah bahagian soalan yang kita mahukan. Okey. Yang ni dapat lagi. Alright. Dan kita buang bawah. Okey, clear. Sekarang kita right click, dia keluar kotak ni dan save as picture. Okey, dia akan save picture tu, save je. Ya. So, kita pastikan kita save kat mana tu. Okey, seterusnya macam tadi juga kita pergi ke kita punya form tadi. Soalan yang seterusnya, okey, right click. Ya, so dia browse. Okey, picture tu tadi. So, kita dah pilih. Yes, dia akan automatik masuk. Inilah soalan yang akan keluar. Okey, ni soalan yang kedua pula kan. Soalan 2. Okey. Kita nak buat multiple choice. Option 1, letak A, dia akan keluar kat situ, pilih je add all instead of kita nak type one by one. Then pergi ke answer key. Okey, bagi point. Kalau macam saya buat satu soalan 1 point, boleh juga satu soalan 2 point, up to you. Okey. Soalan ni jawapan dia adalah C. So kita buat ni terus, jadi budak boleh ni lah. Add answer feedback depends. Kalau you nak buat, tapi macam saya buat lah sebab budak ulang kaji sendiri di rumah, so dia boleh tengok jawapan yang sepatutnya. Setelah mereka menjawab baru mereka ni ya. Okay, everything is okay, then done. Boleh. Okay, so apa lagi? Dekat sini satu lagi kita nak setting. Katakan kita nak open semua murid yang tak ada, semua orang boleh jawab. Jadi kita yang MOE punya ni, kalau kita tick yang ni, dia akan restrict pada user MOE sahajalah, yang ada account sahaja. Yang kalau tak tak ni ya, tak boleh nak jawab kita punya soalan kita. Ni presentation kita. Ni kalau kita ni ya, kita tengok itu punya presentation, quizzes. Okey. Right. Immediately after each submission, saya akan ni lah, choose yang this one lah. Okey, semua okey. Right, save. Baiklah. Ya. Itu lah perkongsian saya. Jadi kalau kita nak tengok kita punya ni, yang ni customize theme ni, boleh kita choose image, bagi dia cantik sikit kita punya atas tu kan. Contoh apa kita nak pilih kat sini, apa-apalah. Contoh kat sini lah kan. Musim-musim dah sejuk-sejuk dah ni. Dah budak-budak pun dah makin cool je. Okay, insert. Kita pilih ni, insert. Cantiklah sikit. Adalah kan gambar. Ya.
Kita tengok situ. Okey, katakan kita nak share dengan pelajar kita apa. Okey, yang ni kita boleh ni lah, berikan nama untuk simpanan kita. Kata apa folder ni apa? Ekonomi ulang kaji. Contoh 1. Ya. Dia akan automatic save lah. Okey, jika kita nak share bahan kita dengan pelajar, tekan bahagian send tadi. Okey, sekali lagi saya tunjuk ya. Okey, dekat atas ni send. Lepas tu kita pergi yang tengah ni. Yang gambar link ni. Okey, ni panjang sangat. Biasa saya akan buat shorten URL. Okey, kemudian kita copy. So kita bolehlah kita boleh ni lah hantar kepada budak melalui Telegram ke WhatsApp ke. Pergi buka, kita paste je. Okey, itu sahaja perkongsian dari saya. Semoga kita semua dapat manfaat daripada perkongsian ini, insya-Allah. Dadah.